Nabi sebut dalam satu hadis, inna athqala salati 'ala al-munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Nabi SAW sebut, sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang munafik. Tengok kita ni duduk tang mana? Munafik ke, mukminin ke, muttaqin ke, muslimin? Ada orang Islam yang tak beriman kepada Allah. Ada orang yang beriman, sudah pasti dia Islam, tidak? Contoh begini, seorang tentera belum tentu dia berpangkat sarjan. Ya. Seorang tentera belum tentu dia berpangkat sarjan. Tapi orang yang pangkat dia sarjan, pegawai, contoh pegawai, sudah pasti dia seorang askar. Tidak? Seorang tentera sudah tentu, seorang pegawai tentera sudah pasti dia seorang tentera. Tapi seorang tentera belum tentu dia pegawai dalam tentera. Boleh faham? Orang yang mengaku Islam belum tentu dia mukmin. Orang yang mukmin sudah pasti dia Muslim. Sebab ada orang yang hidup di zaman Nabi SAW, semayang dengan Nabi, dengar kuliah Nabi, duduk dengan Nabi, pernah bersiap sedia nak pergi perang dengan Nabi, pernah salam dengan Nabi, duduk dengan Nabi, dengar suara Nabi, pernah sentuh Nabi, telinga dia pernah dengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi, tapi dia jadi munafik. Kata Allah apa? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang ahli neraka, orang munafik ini, sesungguhnya kata Allah, orang munafik ini mereka akan duduk dalam neraka bawah sekali. Pantat neraka bawah sekali tu, dia akan duduk di situ. Luah neraka ni tuan-tuan. Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba bunyi, tum, bunyi. Nabi habaq dekat sahabat Nabi, itulah batu yang dilemparkan dalam neraka 70 tahun yang lalu, baru sampai dekat dasar dia. Luas tuan-tuan. Kita nak pergi Kuala Keti 4 minit 5 minit ya. Ya tak? Jalan elok lah ni 4 minit 5 minit ya. Ni kalau baling ayak ni naik atas, berapa saat jatuh dah? Ni baling dalam neraka 70 tahun sampai dah. Orang terjun daripada kapal terbang tu berapa puluh ribu kaki tu, sat ya sampai bawah 70 ribu tahun. Nabi sebut 70 tahun, 70 tahun baru sampai ke bawah. Wih, lama. Mana luah neraka ni, luah neraka ni, Allahu Akbar. Boleh masuk seluruh rakyat Kedah. Penjara di Al-Ustaq tu, kalau kerajaan jatuhkan hukuman, mahkamah jatuhkan hukuman kepada semua rakyat Kedah, dihukum penjara. Contoh sebab langgar SOP, bohlah penjara semua. Celuh tak penjara tu? Penjara Al-Ustaq tu celuh tak kalau kita nak duduk ramai-ramai dengan muka senang? Jawab celuh ke tak? Pakai mask tutup muka, jangan tutup mata. SOP dia tutup hidung dengan mulut, bukan tutup mata. Tutup mata baliklah lena di rumah. Ni penjara tu celuh ke tak? Tak celuh. Mana celuh? Nak masuk seluruh rakyat Kedah dekat 2 juta orang, tak celuh. Allah Ta'ala boleh buat neraka, dan neraka tu dah ada pun, Nabi dah tengok. Boleh masukkan seluruh manusia ni. Kalau Allah nak masukkan, Allah boleh masukkan. Luas tak luas? Syurga Allah Ta'ala, kalau Allah nak masukkan semua orang, boleh. Tak ada aku malaikat mahabak kat Tuhan kata, ish, bilik penuh ni, nak buat aku mana? Ramai lagi queue kat luar ni, tak masuk lagi. Baru duduk mesyuarat, nak buat bilik tak mana? Dah, malaikat dengan Allah Ta'ala ni suruh malaikat urus. Allah Ta'ala ciptakan syurga ni, bukan malaikat ciptakan, Allah yang ciptakan. Allah dah cipta dah luahnya,
untuk ahli syurga banyak mana Allah dah buat. Bukan macam pi umrah tu, bayar duit dah, dapat hitam putih dah, bila sampai bilik tak ada. Paksa pak bilik masuk hotel lain. Pernah jadi kan? Jemaah maki mutawif, bodoh ustaz ni, aku main dengan orang lain tak pernah jadi lagu ni. Masa hang pi dengan ustaz dulu, hang tak dosa lagi. Hang main dengan ustaz ni, hang bawa dosa. Sebab hang mangkak lah Allah Ta'ala bagi orang lain semua susah. Kadang jemaah ni dia merasa dia seorang yang bagus. Bila pi umrah, kena musibah, dia rasa dia yang bagus, orang lain yang salah. Sebenarnya satu jemaah tu ada salah. Allah uji semua. Maka orang yang duduk di zaman Nabi, jumpa Nabi, memilih jadi munafik. Nabi abad tanda-tanda orang munafik. Bagi mereka, solat yang paling berat ialah solat isyak dan subuh. Jadi nak tahu orang munafik tak munafik ni, tanya diri kita lah. Aku nak sembahyang isyak ni rasa berat tak mana? Nak sembahyang subuh ni berat tak mana? Ada lagi tanda munafik yang Nabi abang. Orang munafik ni dia tak boleh minum air zam-zam banyak. Pi Mekah, bila masuk dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba, ada air zam-zam. Masjid Qiblatain, ada air zam-zam. Bila dia nak minum, takat segelas boleh pi. Kadang subuh-subuh dia kata, aku pagi-pagi kalau kena air ni aku sakit perut, aku tak boleh. Bahaya tu. Sebab Nabi kata tanda-tanda orang munafik, dia tidak boleh minum air zam-zam dengan dalam kuantiti yang banyak. Lepas ni pi umrah, minum. Try minum 1 liter, 2 liter. Try. Kalau dia minum, dia rasa macam, itu mana sifat munafik dah mula bersarang dalam diri kita. Munafik ni tak semestinya orang yang lawan Islam terang-terang tu munafik. Munafik ni banyak jenis. Kedekut pun munafik juga. Malas semayang pun munafik juga. Maka Nabi kata, walau ya'lamuna ma fiha, walau ya'lamuna ma fihima. Nabi kata, kalaulah orang munafik ni depa tahu kelebihan solat subuh dan solat isyak, la'atuhuma walau habwa. Depa akan mai semayang subuh dan isyak walau merangkak sekalipun depa mai. Tak larat tak mana pun, kerana kelebihan solat subuh ini depa akan mai walau keadaan merangkak sekalipun. Kerana Nabi SAW kata apa? Man sallal isya'a fil jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Barang siapa yang sembahyang isyak secara berjamaah, maka dia umpamakan, Nabi kata, dia telah solat separuh malam. Separuh malam dapat pahala macam tu. Bukan kata tak gaduh bangun sembahyang malam, dapat separuh pahala sembahyang malam. Kemudian Nabi kata, wa man sallas subha fi jama'atin. Siapa yang solat subuh secara berjamaah, faka'annama sallal laila kullah. Nabi kata, orang yang sembahyang subuh secara berjamaah seolah-olah dia telah sembahyang sepanjang malam. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebut, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, fahuwa fi zimmatillah, dia di dalam peliharaan Allah. Daripada pagi ni sampai esok pagi, Allah jaga kita. Kita dah tulis hashtag, kita jaga kita. Tapi orang yang semayang subuh, Allah jaga kita. Semayang berjamaah, bukan lama pun, siapa ada kerja boleh balik, tak ada masalah. Kan? Ambil peluang salat. Peluang salat. Malah nak ambil subuh ustaz. Subuh orang baca panjang. Subuh ni sunat panjang baca dia. Panjang sikit lah, taklah meleret sangat. Sampai 4 buku surat. Orang sampai nak berak lah, sampai meluat tengok tu imam tu. Panjang sikit supaya orang boleh hadir salat. Rakaat pertama dipanjangkan sikit supaya tidak ada yang masbuk, semua dapat rakaat. Ni mayang subuh di masjid yang penduduknya ramai, orang sibuk, dia boleh balas qul huwallah yang pagi-pagi. Tak salah, tapi kan siang kat orang. Siang kat orang. Maghrib pendek, pasal waktu dia pendek.
Maka orang munafik di zaman Nabi SAW semayang. Tapi cuma mereka berat nak semayang. Sehingga lama kelamaan munafik itu bersarang. Mereka berani lawan Nabi SAW. Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan, dia tunjuk sifat munafik dia dekat Nabi SAW. Jadi sebelum kita nak cerita bab Abdullah bin Ubay tu, saya nak baca satu hadis. Nabi SAW cerita ada orang yang diusir keluar daripada syurga. Ada orang dihalau daripada masuk dalam syurga. Bila sampai dekat syurga, dia kena halau. Dia tak boleh masuk. Orang yang tidak ada stiker dekat kereta dia tak boleh masuk sewenang-wenangnya dalam premis yang tertentu. Dia nak masuk pejabat ke, nak masuk apartmen orang ke, ni nak masuk rumah tepi ni. Nak masuk rumah tepi ni, kena ada kad, tak ada kad kena habaq nak pergi rumah siapa. Tuan rumah kena buat barcode hantar mai ke kita. Kita pula scan dekat luar tu baru boleh masuk. Sama dengan rumah hak depan kita ni. Rumah hak depan kita nak masuk ni kena report polis dulu. Ni hak depan ni kena report polis dulu. Dapat surat polis baru bagi kat Tuan Imam. Tuan Imam kan bagi kat tukang gali, baru boleh duduk rumah depan ni. Abang ingat senang nak masuk rumah depan ni. Tapi tak payah buat loan rumah ni. Permohonan diluluskan serta-merta. Saya kon Tuan Imam, ni ada kematian. Boleh. Ada. Salah kita suruh dia masuk loan tu. Kita nak tengok berapa interest dia. Nah, dia mampu bayar ke tak? Dah. Rumah depan ni insya-Allah lulus dalam tempoh 1 saat. Habang kata mati ya, jalan. Mak Tok Imam kata, pergi ambil dulu surat pelepasan daripada pihak polis untuk masuk dalam rumah yang kekal abadi. Nak masuk syurga ada dia punya barcode dia. Saya kata ustaz, tak ada adalah hadis barcode tu. Kadang orang kita ni dia bengong juga. Sampai tak boleh nak cerita bagi faham. Benda tak adalah hadis ustaz. Tak adalah hadis. Dah nak bagi faham. Nak masuk syurga, dia ada pas dia ada syarat dia. Bukan boleh rodong macam tu ya. Malaikat kenal. Bukan boleh ambil ini tutup muka. Tutup. Malaikat tak nampak. Hanya malaikat bodoh macam hang. La ya'sun Allah ma amarahum. Malaikat ni tak pernah memaksiatkan Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni dia sentiasa buat apa yang Allah suruh. Allah suruh malaikat catat amalan. Malaikat tak pernah komplain lah. Lengoh tangan. Dia ni banyak sangat buat kebaikan. Kau malaikat lena dulu. Dia ni memang kalau jenis zikir 4 jam. Lena dulu. Lepas 3 jam baru bangun. Dah. Malaikat bukan lagu tu. Tidak pernah melanggar perintah Allah. Nama kata malaikat ni tak pernah langgar perintah Allah. Nabi kata apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Nabi kata tidak masuk syurga bagi orang yang dalam hati dia ada sebesar zarah, besar biji sawi tu. Halui. Sifat sombong. Oh, sifat sombong. Dia belagak. Rumah dia 2 tingkat, rumah orang lain setingkat. Dia belagak. Tu dia belagak kan. Sahabat pun tanya Nabi. Faqala rajulun, berkata seorang lelaki, innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ada satu orang lelaki ni ya Rasulullah, dia suka pakai baju cantik, butang penuh sampai atas. Dia kalau pakai baju dia serika elok. Kadang dia pakai blazer lagi. Dia pakai kepiah, dia pakai songkok, dia sikat rambut elok. Dia trim misai dia, janggut dia. Dia pakai minyak wangi. Kasut dia tak ada selut. Lawa lah kasut dia. Baju dia cantik, kereta dia cantik. Ya Rasulullah, dia tanya Nabi ni, ada satu orang lelaki pakaiannya cantik. Ada orang kaya main masjid pakai baju pagoda lah. Datuk tu Ustaz, Tan Sri tu. Baju pagoda yang ada poket Doraemon kat depan. Tu pun zip duduk tengah-tengah, lekat beli kat Thailand. Nak pergi pula sepadan tak buka. Nak suruh mereka balik dari sepadan masuk main tak lepas. Pasal sepadan kita dengan Thailand tu luas juga.
Tak ada orang, lekat tengah ni. Boh belah ni tengah-tengah, belah ni tengah-tengah, boh tengah-tengah. Mai semayang, pakai kain belekat, gamak gajah terlentang. Kan gajah duduk, masih tak serika lama dah. Naik motor, signal belakang tu terkepok ni dah, ronda bulat, kata. Dia kata, ustaz, nampak dia lekeh ustaz. Tapi ustaz, bilion ustaz. Rumah dia saja kat Sungai Petani ustaz, 18 biji rumah. Ni Sungai Petani saja. Ni dalam kawasan ni saja 3 rumah ustaz dia ambil. Tu ustaz nampak lekeh ke tu. Mai semayang hang pakai baju pagoda zik duk tang ni. Masa ambil gelaran datuk hang masuk istana hang pakai tu. Hang pakai lagu tu masa hang masuk? Dak. Masa hang pergi meeting dengan orang-orang hebat-hebat, ada hang pakai ke tu? Oh dak. Pakai elok. Tu kan jutawan, tak ketahuan tu. Tak pandai guna duit dia ke arah kebaikan. Kalau berasa pada muka. Tak bukan sebut siapa. Pakailah baju elok. Kalau baju Melayu RM40, RM20 pun tak apa lah. Padan dengan kita tu. Nampak elok nak main semayang. Oh, kalau nak pi jumpa orang-orang yang besar, boleh pakai elok. Tapi nak main jumpa Allah, ni dia. Tak, mereka memang hidup lekeh ke tu. Mereka lekeh depan orang ya. Depan orang besar-besar dia pakai elok. Nak main masjid lekeh. Tak kenal cara tu. Jadi sahabat tanya Nabi, ada satu orang suka pakai cantik-cantik. Wa na'luhu hasanatan, dan kasut dia lawa. Adakah orang tu dianggap riak? Adakah orang ini dianggap takabur? Lihat. Main semayang pakai kot. Dekat Syria. Kan? Dia macam abang haji kita pakai blazer, abang haji kita pakai kot. Di Syria pakai kot ni biasa tu kan. Naik kaldai pakai kot. Pakai tali leher ni. Rambut apa? Berjambang. Trim minum ni. Naik kaldai. Belakang tu ada tangki minyak. Mazut. Mula-mula pergi Syria tu mesin sejuk tu bunyi. Datang apa tu jual ni? Jual diesel. Dia naik rumah ke rumah waktu celah-celah bukit tu, dia jual minyak diesel. Sebab kita gunakan untuk pemanas dalam rumah. Musim sejuk, salji ada di luar rumah, nak pakai elektrik mahal. Dia ada satu balang, dia ada bekas minyak, dia duduk nitik tak dalam tu. Cucuh dalam tu, dia menyala diesel. Kemudian ada satu paip untuk keluar asap kotak di luar. Kalau rumah jadi panas lah, api duduk menyala dalam tu, tak gaduh pakai kayu api. Duk main duk jual. Tengok kemas ketuk pintu. Ingat pensyarah ke apa? Jual minyak. Kadang dia bubuh atas kepala. Dia bubuh talam atas kepala. Dia duk lalu kolong-kolong rumah pakai kot ni. Tak salah. Kita pun ni kalau pakai kot, kaya. Kaya apa? Murah je kot lah ni. Betul tak? Orang kita ni cepat kata kat orang. Belagak tu pakai kot. La ilaha illallah. Dia bubuh talang atas kepala ni. Gatal. Datang apa gatal pagi-pagi ni? Jual kek. Kek dia potong satu slice tu, dia buat atas kepala. Gatal ni dalam bahasa Syria, bahasa kampung ni apa? Gatal ni maknanya kek. Oh, jual kek ya. COD barang rumah pakai kot, tak ada masalah. Sahabat tanya Nabi, adakah orang pakai cantik, pakai kasut cantik, orang ini dianggap ada sifat takabur dalam hatinya ya Rasulullah? Nabi kata apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah suka kecantikan. Makna tak salah pakai lawa. Faham? Tak salah pakai lawa. Cuma yang salah bila muslimat dia melawa depan orang, duduk depan tok laki dia, rambut tak ikat, rantai emas dia simpan, pakai baju batik, tulis Pulau Langkawi tu tinggal pu ya. Lau dah tak ada dah. Kelabu habis kataan lau tu. Kola luar, pakai kain batik, duduk sila kakang tu, lipat kain. Tapi kalau masa dia nak keluar, belik tuduh ni kalah tu Imam belik Serban. Punya lawa, duduk dalam rumah tak lawa. Sepatutnya cantik untuk suami, bukan untuk dipandang oleh orang lelaki lain. Ramai orang perempuan hari ni nak kahwin tapi bodoh. Tak semua, tapi banyak macam tu. Marah muslimat marah.
Ustaz, apa mai ganti bagi ni kata orang bodoh? Saya menggunakan bahasa yang ada dalam kamus. Ha? Supaya kita faham. Baik. Allah itu cantik, Allah suka benda-benda cantik. Lalu kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq. Orang yang takabur ini, kata Nabi, ialah orang yang menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendah-rendahkan orang lain. Hang duk mana? Aku duk pasar tu, hang rumah dalam tu. Orang miskin. Kami tak pi aku tu. Belagak. Alah tu lah tu. Tu. Dia tu. Kita buat muka dah rejuh lagi. Kita rendahkan dia pasal apa? Pasal dia susah. Dia miskin. Masa ayah saya mengajak di sekolah, masa ayah saya mengajak di sekolah kebangsaan Lunas, sekolah kebangsaan Pematang Tok Dik, pilihan raya kecil Lunas pada tahun itu, masa tu adun dia Jos Fernandez yang kena bunuh tu. Jadi yang bertanding di situ, yang menang Datuk Saifuddin Nasution. Dia bertanding tu, Saifuddin Nasution bertanding situ. Jadi ayah saya ni duduk di sekolah kebangsaan Pematang Tok Dik. Okey. Jadi zaman tu zaman BN Maintah. Jadi pegawai daripada Menteri Besar Selangor, Khaitoyo masa tu, lepas ziarah, biasalah kempen politik, ziarah sekolah-sekolah. Jadi ayah saya ni pakai kepiah, jambang. Jadi dia dua abang kat ayah saya, dia kata, Ustaz lama dah kat sekolah ni, berapa tahun lagi nak pencen. Ayah saya pun abang lah, ada lah 7-8 tahun lagi nak pencen. Ustaz kena belajar bahasa Inggeris. Kita ni kalau tak boleh bahasa Inggeris, kita rugi dunia ni. Dia duduk ceramah kat ayah saya lah bahasa Inggeris ni. Masa tu zaman PPSMI, pengajian bahasa Inggeris dan sains dan bahasa Inggeris dalam sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi guru besar panggil buat perjumpaan lah dengan pegawai kham Menteri Besar sembang. Jadi bila masuk menyembang tu, dia baru tahu. Lepas dia kata kat ayah saya kena belajar bahasa Inggeris lah, apa semua ambil peluang duduk sini apa. Rupa-rupanya ayah saya ketua guru bahasa Inggeris di situ. Dia ingat ayah saya ustaz. Dia main tu macam angin tinggi lah. Dia nak abang kata dia tu pandai sangat bahasa Inggeris. Sebab tu jangan pandang lekeh pada orang yang ada jambang. Boleh jadi dia baca Quran lebih sedap daripada kita. Tengok pakcik ni lekeh, dia duk cabut rumput, boleh jadi hafal Quran lebih daripada kita. Jangan pandang rendah pada orang. Kita tak tahu yang main mengaji ni, boleh jadi ada profesor, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pakar dalam bidang tertentu, yang hadir kuliah kita, yang solat dengan kita. Hidup jangan merendahkan orang. Masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan, betul tak? Kipas angin ni kata aku yang bagi berangin, aircon kata dia yang bagi sejuk. Padahal semuanya daripada Allah. Kita tak perlu merendahkan orang. Boleh lah. Jangan merendahkan orang, berasa macam tak apa, tengok orang pakai kepiah tak erti bahasa Inggeris. Jangan. Belum tentu. Boleh jadi dia dahulu belajar di negara-negara di Eropah, fasih dalam bahasa Inggeris lebih daripada kita. Hak dia baru duk mengaji sikit-sikit. Hak you are jadi you is. Terus dia buat kemas sangat. Saya boleh tak cakap orang putih sikit-sikit lah. Dia belajar atas kapal terbang. Maklumlah anak boleh lah sikit-sikit. Kalau naik kapal terbang tengok pramugari hak lawa-lawa sikit tu, kita tanyalah, you people where? Awak orang mana? Jadilah dia faham, dia jawab. Jadilah tu. Dia tak masa tu dia tak kira dah. Yang penting faham. Kalau hang mengaji bahasa Inggeris pandai-pandai, mengaji Arab pandai-pandai, masuk kedai tak erti beli barang. Dia buat tak apa. Yang penting barang yang orang suruh beli tu dapat. Hada. Nasi. Hada. Ya Allah, hada. Nak tahu apa nak habaq kat balong ni. Kau ni betul nasi. Hada. Kau tu sikit lah. Lagi. Buat balik. Kawan kata hang kemah pergi beli nasi buat balik tu. Padahal kita duk puas duk habaq lah kat kedai tu.
Kes itulah bangla yang ada di Mekah pandai cakap Melayu. Pasal apa? Orang Melayu ni dia suka pergi kedai. Dia semayang kat luar, dia tak semayang kat dalam. Bagi duit 4,000 cerah. Semua benda dia beli. Hak sekecil-kecil benda pun dia jumpa. Pasal apa? Pasal pekerja-pekerja di sana dah banyak cakap Melayu. Kalau tak boleh cakap Melayu tak tahulah, jenuh. Jumpa. Panjang. Nak abang kata panjang. Puah bertekak. Jadi faham. Tu panggil bahasa gelobis. Cuma jangan kita merendahkan orang. Jadi orang munafik di zaman Nabi SAW 7 lebih ni. Nabi SAW berhadapan dengan orang munafik Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni selepas berlakunya perang Badar Al-Kubra, berlaku satu pergaduhan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Lepas Nabi buat perjanjian bina sebuah kerajaan, Nabi jadi ketua negara, Abdullah bin Ubay dia tak boleh jadi ketua negara sebab Abdullah bin Ubay ni dia memang nak diangkat menjadi ketua negara. Nama dia disebut-sebut calon presiden di kota Madinah. Bila Nabi SAW hijrah, orang-orang mula beriman dengan Nabi dan mengangkat Nabi menjadi presiden. Maka Abdullah bin Ubay ni dia tidak boleh jadi presiden sampai dia mati. Dia orang panggil bakal presiden sampai mati. Abdullah bin Ubay dia tidak puas hati dengan kedatangan Rasulullah, menyebabkan orang Madinah tak cari dia. Sebelum ni sakit demam, cari dia. Susah-susah, cari dia. Ada masalah, jumpa dia. Abdullah bin Ubay ni bila Nabi mai, dia tenggelam. Ada orang kampung kita pun macam tu juga. Kan? Dia tengok. Bila dia tengok ada imam muda masjid, biar aku. Dia duduk mengajak lama kat sini, mai 4 orang. Oh, dia ni hak muda lagi ni, baru umur 40-an mengajar, mai hampir ribu-ribu. Dia mula timbul cemburu. Ada, na'udzubillah min zalik. Aku lama jaga masjid ni, mai orang baru tu imam buat lupa kat aku ya. Tengok aku umur tak tahu. Lepas tu nak suruh tu imam cium hang hari. Nak suruh tu imam buat apa kan? Duk berasa macam orang tak layan dia. Allah bin Ubay dia rasa begitu lah. Dia rasa macam dia tak jadi presiden, orang tak layan dia. Okey je. Sebab Nabi itu lebih baik daripada dia. Lepas tu orang tanya pasal apa orang Islam kalau sangat nak berpolitik dengan Islam. Sebab dalam Islam ada Nabi. Dan Nabi kita jadi pemimpin negara. Agama lain mereka tidak ada Nabi dan tidak ada pemimpin yang jadi contoh macam Nabi kita. Maka wajib orang Islam berpolitik mengikut acuan yang diajak oleh Nabi SAW. Sebab tu wajib orang Islam bina negara Islam. Kerana Islam ini adil untuk semua agama. Sebab Nabi kita dah jadi pemimpin, maka wajib kita jadikan diri kita dan pemimpin kita macam yang Nabi tunjuk. Itu yang duk kalut sangat nak politik cara Islam tu. Pasal Nabi dah buat, tu yang kita wajib ikut Nabi. Kalau Nabi tak jadi pemimpin, kita pun tak kalut. Pasal Nabi dah bina sebuah kerajaan, Nabi dah ajak. Maka Allah bin Ubay dia tak perhati dengan Nabi. Bila berlaku pergaduhan Bani Qainuqa Yahudi dengan Rasulullah SAW, sebab orang Islam bunuh orang Yahudi bunuh balik orang Islam lepas perang Badar. Balik perang Badar, dia kutuk Nabi. Lawan dengan orang Mekah boleh tak ada lawan dengan kami baru tahu tak mana. Yahudi kata kat Nabi, lawan dengan kami tahu nak menang kena kalah. Lawan dengan orang Mekah boleh orang bandar genggam lumuk pun tak betul. Genggam lumuk pun tak betul. Mai lawan dengan kami dia kata kat Nabi lagu tu. Nabi suruh mereka taat perintah Nabi dan perintah Allah, dan Nabi suruh mereka ikut perjanjian yang kita buat piagam Madinah. Kita ada perjanjian. Ada muslimat pi kedai mah, masuk dalam pasar. Memang dari dulu orang perempuan dia suka mah. Orang lelaki dia pakai mah 4 upang, 8 upang. Mas untuk muka. Bini dia pakai 4,000 di tangan. Mah tu mahal sikit, mah kita 4 upang. Lah 2 upang lah. Sekupang pun ada dah ni. Mah tu kan. Jadi bila masuk pasar, perempuan ni pakai niqab, pakai purdah. Bila masuk dia beli barang di kedai mah tu, Yahudi mah duk tarik nak tengok muka dia. Orang lelaki Yahudi duk tarik-tarik nak tengok muka dia. Dia tepih, dia marah, dia tak bagi. Dia duk kacau orang perempuan Islam. Jadi token mah ni dia angkat kain perempuan tu,
dia sangkut dekat bangku, dekat kayu. Jadi bila perempuan tu bangun sekejap lagi, dia akan terselak aurat. Jadi bila muslimat tu bangun, terselak aurat dia di belakang, dari bawah kain terselak. Jangan tanyalah sampai nampak apa, aku pun tak tahu. Lelah hadis abang kata nampak lah, terselak. Bila terselak, ni dah terselak ni, orang Islam, lelaki yang melihat wanita Islam dilakukan oleh orang kafir macam tu, dia pergi tumbuk tuan kedai mah tu, mati tuan kedai mah tu. Pasal hang korang ajak, hang boleh buat londeh aurat orang perempuan Islam, orang Islam lelaki tak biar. Tapi hari ini orang Melayu kita yang londeh sendiri, dia sendiri yang buka koman sepana orang kita ni. Bila dia bunuh orang Yahudi ramai-ramai bunuh orang Islam, mati. Berlaku pertengkaran pertama selepas piagam Madinah. Nabi kepung orang Yahudi ni kerana mereka ingkar perintah Nabi. Nabi kepung mereka sebab mereka dah mula ada ketegangan dengan Nabi. Kepung. Dalam Nabi duk kepung-kepung tu, Allah bin Ubay mai kata kat Nabi, Muhammad, hang tolong lepas kawan-kawan kau ni, hang jangan siksa mereka. Ni Yahudi Bani Qainuqa ni kawan aku. Nabi tak beralih. Dia panggil Nabi lagi, ya Muhammad, ni apa Yahudi ni kawan aku, hang kena layan dengan baik. Nabi tak beralih. Dia suar jari dia, dia pegang baju besi Nabi. Pegang baju besi Nabi. Tuan-tuan tahu tak baju besi Nabi berat dia berapa gram? Kalau ikut dalam muzium di Turki, 180 kilogram. Tuan-tuan balik lagi, ambil beras 50 kilo, terai galah, lepas tu naik rumah tingkat 2 orang. Pedang yang dipakai oleh Nabi dan para sahabat 30 kilo ke atas. Pedang Sayyidina Ali 30 kilo. Kita mesti rumput hak tu 2 kilo lah. Suruh tebas kubur tu, masuk kubur kedua lah, kena mi 2 pinggan balik. Ni tengah naik kuda, bawa panah lagi, bawa pedang lagi, berat 30 kilo ni, kuda ni. Punya payah dengan baju besi lagi. Kita macam mana perjuangan kita? Kita buat apa untuk Islam? Susah Nabi dan para sahabat. Allah bin Ubay pegang baju Nabi. Nabi kata, Nabi muka merah hingga sahabat-sahabat nampak kemarahan Nabi tu. Nabi kata, lepaskan tangan kau, wahai anak Ubay, lepaskan. Dia kata, aku tidak akan lepaskan sehingga engkau bebaskan kawan-kawan aku ini, sehingga engkau layan kawan-kawanku dengan baik. Tengok orang Islam yang munafik, dia sanggup bela orang kafir yang lawan Nabi SAW. Itu orang munafik. Orang munafik, dia akan bela orang kafir yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang kafir tu kawan dia. Ini perangai Allah bin Ubay. Hak macam ni kita tak mau, menolak kebenaran. Lepas daripada itu berlaku perang Uhud. Dia memang setuju. Allah bin Ubay ni, dia seronok pasal Nabi nak perang dalam kota Madinah. Tiba-tiba sahabat yang bercadang untuk Nabi perang dalam di medan Uhud. Sahabat cadang. Nabi setuju. Bila Nabi setuju, Nabi pakai baju besi, Nabi keluar daripada rumah. Sahabat berasa bersalah dengan Nabi. Mereka pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, lah kita perang di kota Madinah, kita tak payah perang di Uhud. Nabi kata, tidak ada seorang Nabi yang memakai pakaian perang melainkan dia keluar berperang atau dia mati. Tak, selagi aku dah pakai baju besi, aku tak akan undang. Aku tetap berpegang dengan keputusan mesyuarat. Sahabat takut macam kesian pula kat Nabi. Nabi cadang lawan dalam kota Madinah, kita pergi cadang lawan dekat Uhud. Jadi Allah bin Ubay ni, dia setujulah lawan dalam Madinah. Bagi apa? Lain kali tak pergi perang pun tak apa, orang tak nampak dia. Tapi bila lawan di luar, tak pergi, masalah, kena pergi juga. Kena pergi. Kalau buat mulai dalam kampung kita tak apa, buat kat resort, hak tak pergi nampak Dia pun ikut Nabi pergi perang. Sampai dekat satu masjid berdekatan dengan Masjid Ad-Dira', masjid Nabi letak Nabi punya itulah perisai Nabi tu, beg pertahanan Nabi tu kan.
Hari ni orang kata Kapten Amerika apa semua tu kan. Padahal Nabi buat awal lagi. Ad-Dirab, Nabi ni yang baju besi hak lengan ni, Nabi tahan ni. Nabi letak benda tu dekat masjid tu, nama dia Masjid Ad-Dirab atau Masjid Ajimatul Syaikhain, dekat dengan lorong, betul-betul lorong Nabi Uhud. Nabi duduk di situ. Situ berlaku kisah yang panjang. Kalau cerita sampai pukul 8 jadi kuliah duha pula. Jadi tuan-tuan, bila Nabi sampai situ, 200-300 orang daripada 1,000, 300 orang patah balik. Abdullah bin Ubay kata apa? Buat apa kita keluar pergi ikut cakap Muhammad ni? Hampa tengok orang tua ni dia boleh ambil pandangan orang muda. Dia patut orang muda ni kena hormat lah. Muhammad ni orang tua, kita orang tua, lawan dalam kota Madinah sudah lah. Ni nak kena keluar-keluar. Ni orang muda-muda ni duk cadang lawan di luar. Dia ajak balik 300 orang patah balik. Nampak? Dan perang itu menyebabkan Nabi cedera, patah gigi. Allah diubai kata pula, kalau lawan dalam Madinah tak jadi patah-patah gigi. Tengok, wajak betul dia dengan Nabi. Ada yang benda Nabi buat dia hentam. Ada benda yang Nabi buat semua dia komplain, dia condemn. Ini sifat orang munafik. Kerana apa? Dia merendahkan orang lain dan dia menolak kebenaran. Janganlah kita jadi orang yang macam tu. Betul ada perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dibersihkan daripada sifat ni. Dibersihkan daripada sifat ni, kerana sifat ni payah tak nampak. Sifat takabur ni sifat Allah saja. Sifat sombong ni Allah saja yang miliki. Al-Mutakabbir. Allah ni sombong. Betul ya, Allah sombong. Sombong-sombong pun padanlah dengan Allah. Sebab Allah ni maha berkuasa. Allah nak bagi hujan ke, nak bagi orang tu cacat ke, nak bagi banjir ke, nak bagi mati ke, nak bagi covid ke, Allah nak buat apa? Buat. Sebab dia mampu. Kita tak mampu. Kita nak sombong macam rumah orang kaya. Kita tak ada duit. Buat takat mampu kita sudah. Tapi Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Maka Allah itu layak dengan sifat Al-Mutakabbir, Tuhan yang maha tinggi, maha sombong. Kenapa? Allah boleh buat yaf'alu ma yasha. Allah buat apa yang Allah suka. Dalam Quran cerita, tidak. Jadi kita tak boleh buat apa yang kita suka, kita kena buat apa yang Allah suka. Dan Allah buat apa yang Allah suka. Beza, kita buat apa yang Allah suka dan Allah buat apa yang Allah suka. Allah tak buat benda yang kita suka. Allah buat apa yang Allah suka. Wa yaf'alu ma yasha. Allah akan melakukan apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang baik mati, kita teriak, ada malaikat berhabaq dekat Allah, ambillah nyawa orang jahat dalam taman ni, awak ambil orang baik. Tak, malaikat tak pernah tanya. Allah tidak zalim. Allah buat apa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada hari ini. 7.15 minit dah. Mudah-mudahan perkongsian saya ini ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang hadir. Mohon maaf atas kekasaran bahasa. Barangkali tak boleh nak ubah. Pedor dah tu, habis pedor dah. Darah tu lah. Dia tanya guru saya macam mana, dia kata teruskan. Jangan kurang, jangan tambah. Kita duk kekal lagu tu, kita tak erti nak betul lah. Minta maaf kalau ada terkasar sikit-sikit tu. Ada ke selalunya muslimat lah komplain. Komplain ni boleh ke aku terabdi dengan belakang. Komplain suruh mengajar tak pandai. Ada kadang muslimat lah komplain kat tu imam lah, gini lah, ustaz tu gini lah. Tu imam pula layan lah, pasal muslimat tu sekok. Mangkak kat tu imam pun. Dia tengok perempuan je kak. Sebaik tu imam kita nikah dua, dia tak apa nak tengok orang lain sangat. Wallahu'alam. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna. Allahumma la tudhhib barakata 'ulumihim 'anna. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.